Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Daniel Herianto bin Zainal Abidin bersama rakan pasukan inovasi saya iaitu Cikgu Nur Hizal, Cikgu Syahrizal, Cikgu Abdul Ghani dan Cikgu Khairul. Kami merupakan guru dari Sekolah Kebangsaan Kampung Idaman Pelabuhan Kelang, Selangor. Projek inovasi ini adalah untuk merealisasikan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD dan juga program KPM TS25 iaitu program kefahaman melalui reka bentuk. Bermula pada tahun 2019, kami telah membawa murid-murid ini meneroka dunia luar, berkarya serta memberi peluang kepada murid untuk melontarkan idea. Murid melaksanakan pembelajaran kendiri dan didedahkan dengan pengalaman aktiviti yang sebenar. Murid terdedah dengan gabung jalin kemahiran yang pelbagai. Mereka belajar untuk berinteraksi di hadapan orang ramai, bercakap dalam bahasa Inggeris, melaksanakan aktiviti dan memperoleh self-confidence yang sangat tinggi. Berikut adalah masalah dan punca dalam menghasilkan produk inovasi Idamanti. Bercakap tentang keaslian produk, kami menggunakan kaedah tradisional yang mana kami tidak menggunakan sebarang bahan kimia. Dan yang paling unik tentang inovasi kami, uncang yang dihasilkan adalah yang pertama di dunia menggunakan serat daun nanas yang boleh dicuci 3 hingga 4 kali dan digunakan semula. Seterusnya, impak dan keberkesanan produk ini. Yang pertama, produk ini menyediakan teh yang berkhasiat kepada masyarakat. Yang kedua, membantu menjana pendapatan khususnya kepada pihak sekolah. Yang ketiga, dapat mengurangkan pencemaran persekitaran. Dari segi aspek mesra alam, uncang dan kotak produk dibuat daripada bahan semula jadi yang boleh diurai atau dibiodegradasikan oleh mikroorganisma. Juga boleh diguna semula dan dikitar semula. Bagi aplikasi dan potensi pasaran, inovasi kami ini dapat memenuhi citarasa golongan remaja dan golongan dewasa khususnya penggemar teh. Dan saya yakin inovasi kami ini mampu bersaing dengan produk-produk teh yang lain di pasaran. Idamanti merupakan gabungan 3 inovasi yang saling melengkapi sebagai satu produk yang berkualiti tinggi. Idamanti terdiri daripada serbuk Idamanti iaitu campuran daun jambu batu dan daun pudina, uncang yang diperbuat daripada serat daun nanas dan kotak yang dihasilkan daripada daun nanas. Pertama sekali, mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan serbuk Idamanti. Bahan-bahan yang diperlukan ialah daun jambu batu dan daun pudina. Proses penghasilan serbuk Idamanti. Yang pertama, proses mengumpul. Daun-daun jambu batu dan daun pudina dipetik dari sekitar kawasan berhampiran. Daun jambu batu yang digunakan hanyalah bahagian pucuk sahaja kerana bahagian pucuk mengandungi khasiat yang perubatan yang sangat tinggi. Kedua, membersih, mencuci. Daun direndam, dibilas dan dicuci sehingga bersih. Ketiga, memotong, mengiris. Daun-daun dipotong kepada hirisan-hirisan kecil. Keempat, mengering. Daun dijemur dan dikeringkan di bawah pancaran cahaya matahari. Kelima, mengisar. Daun dikisar sehingga menjadi serbuk. Dan terakhir, menimbang. Serbuk daun tersebut ditimbang mengikut nisbah 95% daun jambu batu dan 5% daun pudina. Kemudian ia dicampurkan dan dimasukkan ke dalam botol. Mengapa Idamanti menggunakan nisbah tersebut? Mari kita dengar penjelasan berikut. Terima kasih Cikgu Syahrizal. Beberapa sesi ujian rasa telah dijalankan. Graf ini menunjukkan 3 nisbah bagi kandungan serbuk daun jambu batu dan kandungan serbuk daun pudina. Berdasarkan penerimaan secara keseluruhan, nisbah 95% serbuk daun jambu batu dan 5% serbuk daun pudina adalah yang terbaik berbanding yang lain. Graf kedua menunjukkan perbandingan ciri-ciri bagi 3 jenis teh. Berdasarkan penerimaan secara keseluruhan, Idamanti mampu bersaing dengan teh premium lain yang ada di pasaran. Inovasi kedua, mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan uncang yang diperbuat daripada serat daun nanas. Bahan-bahan yang diperlukan ialah daun nanas dan cotton. Proses penghasilan uncang. Proses pertama, mengumpul. Daun nanas diambil dari kebun atau ladang berhampiran. Kedua, menggeruk. Proses menggeruk dilakukan untuk mengeluarkan serat daripada daun nanas. Proses ini boleh dilakukan secara gerukan tangan atau menggunakan mesin. Ketiga, mengering. Serat yang telah digeruk dijemur dan dikeringkan di bawah pancaran cahaya matahari. Keempat, menghasilkan lembar kain. Lembar kain diperbuat dengan menggunakan campuran 50% serat daun nanas dan 50% cotton.
Serat daun nenas mempunyai ciri yang lembut dan agak rapuh. Maka kami campurkan 50% cotton dan 50% serat daun nenas untuk menghasilkan lembar kain yang tahan lebih lama dan tidak mudah koyak. Kelima, menghasilkan uncang. Lembar kain dipotong dan dijahit mengikut saiz dan ukuran uncang seperti yang dikehendaki dengan kerjasama daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Inovasi ketiga, mari kita lihat cara-cara untuk menghasilkan kotak pembungkusan idaman tea. Bahan-bahan yang diperlukan ialah daun nenas. Proses penghasilan kotak. Proses pertama, mengumpul. Daun nenas diambil dari kebun atau ladang berhampiran. Kedua, memotong. Daun dipotong kepada saiz yang lebih kecil. Ketiga, merebus. Daun nenas tadi direbus selama lebih kurang 2 jam. Keempat, direhatkan semalaman. Rebusan tersebut dibiarkan dan direhatkan semalaman pada suhu bilik. Kelima, mengisar. Daun dikisar sehingga hancur dalam bentuk paste. Keenam, membentuk. Hasil kisaran dituang ke dalam bekas acuan bersegi untuk mendapatkan bentuk kertas yang diinginkan. Ketujuh, mengering. Bekas acuan dijemur dan dikeringkan di bawah pancaran cahaya matahari. 8. Meratakan. Jemuran itu ditekan dan diratakan untuk mendapatkan ketebalan kertas yang diperlukan. Kesembilan, menghasilkan kotak. Kepingan kertas yang telah kering dipotong mengikut saiz dan ukuran yang dikehendaki. Kepingan kertas ini kemudian dilipat untuk dijadikan kotak bagi pembungkusan idaman tea. Hasil gabungan 3 inovasi inilah iaitu serbuk idaman tea, uncang dan kotak, maka terhasillah idaman tea. Bagi satu set idaman tea, harga kos ialah RM8.50. Harga jualan satu set eksklusif idaman tea ialah RM20, selari dengan khasiat produk yang tinggi, kos bahan dan kaedah pembuatan idaman tea secara tradisional. Keuntungan yang akan diperolehi daripada jualan setiap satu set idaman tea ialah RM11.50. Bagi mendapatkan hasil yang terbaik, kami telah bekerjasama dan berkolaborasi dengan beberapa agensi seperti Universiti Teknologi Mara, Lembaga Penelitian Nenas Malaysia, MARDI, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan salah sebuah syarikat perusahaan kecil dan sederhana di Johor iaitu Syarikat Nature Renaissance. Selain itu, bagi menambah ilmu dan maklumat, kami telah melakukan lawatan ke beberapa lokasi iaitu Makmal Bioeco, Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam, Kulen Pineapple Farm di Johor dan juga Ladang Jambu Batu di Puncak Alam, Selangor. Seterusnya, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai kandungan nutrisi yang terdapat di dalam idaman tea. Ujian analisis ini dijalankan dengan bantuan pihak MARDI. Ujian ini sangat penting bagi membuktikan bahawa produk ini selamat untuk diminum. Berikut adalah keputusan yang diperolehi selepas ujian analisis dijalankan. Dan Alhamdulillah, keputusan ujian analisis menunjukkan idaman tea selamat diminum. Melalui analisis DPPH, didapati kandungan antioksida di dalam idaman tea sangat tinggi iaitu 84.5%. Antioksida ini sangat baik untuk melambatkan proses penuaan. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menunjukkan cara untuk menyediakan idaman tea. Langkah pertama, masukkan 1 sudu serbuk idaman tea ke dalam uncang. Kemudian, uncang diikat. Langkah kedua, rendamkan uncang tersebut ke dalam teko berisi 500 ml air panas dan biarkan selama 3 hingga 5 minit. Idaman tea sedia untuk diminum. Sungguh menyegarkan. Akhir kata, kami berharap agar produk inovasi kami ini mampu dipasarkan dan dikomersialkan. Moga budaya inovasi ini mampu melahirkan inovator kreatif demi generasi akan datang. Sekian, terima kasih.